adalah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Jadi Faiz, berita terbesar dalam arena bola sepak Eropah minggu lepas adalah berita pertukaran jurulatih di Manchester United yang melihat selepas kekalahan di tangan West Ham, perlawanan yang kita tengok dekat Mamak mana tu? Said Kelana Jaya. Said Kelana Jaya. Yang lampu TV dia ada dekat tengah je lampu TV. Dia macam ada lampu Mr Bean. Said tolong Perbetulkan big tukar screen TV anda. Suka-suka kita suruh orang. So selepas perlawanan tersebut, keesokan harinya dengan begitu pantas ada berita pengumuman bahawa Erik ten Hag dipecat oleh Manchester United. Dan tak lama selepas itu in a very unorthodox fashion daripada Manchester United. 3 hari. Tak sampai 3 hari pun. Aku rasa sehari lepas tu dah ada Ornstein bomb dah drop lah. Which is tapi official announcement 3 hari official announcement 3 hari. Dengan begitu pantas Manchester United melantik seorang pengganti. Kita agak kekok dengan benda ni sebab aku tak biasa. Selalu aku biasa dengan interim till end of the season. Faham tak? Aku dah terbiasa interim till end of the season. Lepas tu kalau interim tu berjalan lancar bagi full contract ada. Sign the thing. Put it on the paper. Aku dah terbiasa dengan praktis seperti itu daripada Manchester United. Tetapi kali ini pendekatan yang berbeza, pendekatan yang begitu pantas. Di mana kita nak bermula, Faiz? Kita mula dengan pemecatan Erik ten Hag dulu sedikit sebab kita tak sempat pun nak cakap pasal pemecatan Erik ten Hag. Di hari Isnin tersebut, di permulaan minggu, Erik ten Hag tiba di Carrington untuk melakukan pertemuan dengan dua wakil daripada pengurusan Manchester United, Omar Berada CEO dan juga Dan Ashworth sebagai sporting director. Di situ, dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 ke 45 minit itu, Ten Hag learned that he has lost the job. Dan itu adalah satu tugas yang sukar juga aku kira untuk kedua-dua Ashworth dan Berada untuk melakukan satu keputusan yang berat. Tambahan pula, kebanyakan penyokong Manchester United termasuklah saya sendiri walaupun melihat kepada kekalahan West Ham 2 hari sebelum itu, kita tak jangkakan Erik ten Hag aku tak tahu tapi aku tak jangkakan Erik ten Hag akan dipecat hari itu. Aku tak jangka that this was going to be the trigger. Aku rasa dia masih lagi ada 2 game, iaitu game Leicester City dalam FA Cup dan juga game baru-baru ni menentang Chelsea. Kalau kedua-dua ni dia tak dapat kedua-dua ni, barulah kita boleh buka cerita pemecatan. Tetapi Ineos sekali lagi dengan semangat baru, bergerak dengan sangat efektif pada hari Isnin tersebut. Pagi itu dah the rest of the day, pasukan itu dikendalikan oleh interim manager iaitu Ruud van Nistelrooy. Jadi itu adalah bibit-bibit permulaan kepada spekulasi siapakah yang akan memegang ataupun siapakah yang akan menduduki hot seat di Man United. Sedikit konteks situasi Erik ten Hag tu, aku pun sama dengan Hang. Tak jangka bahawa perlawanan West Ham itu yang akan jadi trigger point untuk mereka terus pecat Erik ten Hag. Sebab walaupun game tu kita kalah, tetapi Hang boleh make an argument that kekalahan itu disebabkan oleh satu keputusan yang tak masuk akal. And then first half pun boleh skor 4 biji lah. Betul. Tetapi mengikut laporan Laurie Whitwell di The Athletic, sebenarnya selepas dalam international window yang lepas, di mana bila United tewas 3-0 menentang Spurs. Kemudiannya international window, ketika international break itu kan United punya leaders ada meeting dekat London. Dan salah satu perkara yang mereka bincangkan dengan begitu lama adalah situasi Erik ten Hag. Dan pada ketika itu pun dilaporkan bahawa majority of them dah conclude yang ini pasukan ini memerlukan direction yang baru. Ada juga laporan daripada Athletic yang mencadangkan bahawa pada pertengahan musim panas lepas, sebenarnya nama-nama macam Omar Berada dan Dan Ashworth ni dah macam distance diri dia orang daripada keputusan untuk melanjutkan kontrak Erik ten Hag. So walaupun keputusan itu dilakukan, tetapi konteks yang mereka nak berikan adalah bahawa
there was a very strong chance that it could come to an end. Cuma satu kesilapan besar yang mereka lakukan adalah bila diorang lanjutkan kontrak Ten Hag, benda tu bermakna dia punya pampasan itu agak tinggi. 15 juta dilaporkan jumlah pampasan yang dibayar untuk Erik Ten Hag. Dan kalau campur dengan 10 ataupun 11 juta yang dibayar untuk Ruben Amorim, this exercise of changing managers dah cost United lebih kurang 25 juta. Okay. Dan kemudiannya Ruben Amorim, Faiz. Ruben Amorim. Hang ingat tak ada satu episod dalam dua tahun lepas. Episod di ni. Elmina. Elmina. Yeah. Episod di Elmina tu kita berbicara Yes. tentang siapakah yang berpotensi untuk menggantikan pada ketika itu Ole guna sosial di Manchester United. Ada beberapa nama yang kita bangkitkan. Marcelo Gallardo kalau ingat lagi. Yes. Marcelo Gallardo. Lepas tu ada... Saya ingat episod tu sebab sangat panas. Sangat panas. Ada Ralf Rangnick juga yang pada ketika itu menjadi interim Manchester United. Tapi dia agak pelik lah sebab Ralf Rangnick ni tengah game, dia boleh call kawan dia dekat Rusia. Apa aku nak buat ni? Tapi tak apa, itu style dia, style masing-masing. Dan juga ada nama Ruben Amorim yang pada ketika itu masih berusia 37 tahun. Adalah satu nama yang kita bangkitkan ataupun cadangkan 2 tahun lepas. Taklah bermakna Dan Ashworth tengok bola. I won't categorically rule it out. Tapi tak bermakna sebab kita tak joblok. Kita tak joblok. Tak bermakna dia tak tengok. Tapi nak kata dia tengok pun tak boleh juga. Ya. Lepas tu Ruben Amorim. Ada beberapa nama yang dikaitkan dengan Ineos. Musim panas lepas ada satu pertemuan yang intimate di sebuah restoran di London di antara delegasi Ineos dan juga Thomas Tuchel. Aku rasa Thomas Tuchel is not a foolish person. Dia tahu pertemuan itu signal dia adalah signal untuk prospek beliau memegang jawatan di Old Trafford. Tetapi itu tak terjadi. Never materialize. Aku diberitakan juga Dan Ashworth adalah peminat nombor 1 Thomas Tuchel. Seterusnya Thomas Tuchel pun dah ke England sekarang ini. Ada beberapa nama lain lah yang ada dalam De Zerbi, mungkin siapa lagi yang dikaitkan dengan United mengadakan pertemuan. Van Nistelrooy sendiri. United mengadakan pertemuan dengan Mauricio Pochettino juga. Mauricio Pochettino yang sekarang ini ketua jurulatih skuad kebangsaan USA, USMNT. Tidak ada banyak pilihan di market, tetapi Ineos nampak sangat pasti dengan sudden move mereka, dengan kecepatan mereka membuat keputusan ini, bermakna mereka sangat pasti bahawa Ruben Amorim calon yang paling sesuai. Persoalan pertama sekali, kita tolak dulu taktik, kita tolak dulu komposisi pemain yang akan digunakan oleh Amorim. Ada argument yang mengatakan bahawa dengan apa yang terjadi di Manchester United 10-12 tahun kebelakangan ini, dia sepatutnya appoint a manager that is experienced, yang been there and done that. Kedua-dua Erik Ten Hag dan juga Ruben Amorim mempunyai CV yang sangat baik, tetapi bukan di Liga Inggeris. Seorang di Ajax, seorang di Sporting. Kalau tengok accolades mereka, lebih kurang sama. They are very promising managers. And aku tak mau komen ataupun bagi rating berapa untuk Ten Hag sepanjang 2 tahun setengah di United. Tetapi essentially they are the with the same pedigree untuk datang ke Manchester United ni. Adakah setuju dengan perkara tersebut? Dari segi accolades, 100% yes. Dari segi accolades, dari segi dia macam ni, Faiz. Walaupun permulaan show tadi kita buat lawak, kita gelak cakap yang Man United are back, menang Liga tahun depan, put the contract of the team. Tapi ini adalah realistic assessment aku tentang keputusan United untuk ambil Ruben Amorim ni. Initial reaction aku adalah aku impressed dengan kepantasan. The speed at which the decision was made, okay, I impressed with that. But B, aku tak adalah sampai nak terlalu melihat corak permainan Sporting, melihat kemenangan Sporting ke atas Man City tempoh hari
dan mengambil perkara tersebut sebagai ini petanda bagaimana Man United akan bermain. Sebab kita dah pernah buat kesilapan yang sama. Kita tengok cara Ajax bermain dan kita harapkan itu yang akan dibawa oleh Ten Hag ke United. Sampailah musim kedua, Ten Hag sendiri cakap, I'm never going to play the Ajax with Man United. Dan tak pernah terjadi. So, aku tak nak jump the gun dan mengatakan Amorim will 100% be a success at Man United disebabkan oleh corak dia di Sporting. Bagi aku, whatever happen at Sporting is Sporting story. What is going to happen dekat Man United purely depends on apa Amorim nak buat selepas dia tiba. So, susah untuk kita nak cast judgement. Tapi kalau ada satu benda yang aku rasa ada perbezaan di antara Amorim dan Ten Hag, satu benda yang aku rasa gives Amorim a bit of an edge, bagi aku adalah karisma. I think Amorim has a bit of Jose Mourinho in him. A bit. Bukan aku nak kata dia 100% Jose tapi there's a bit of Jose in him. Cara dia manage the press, cara dia communicate, cara dia bawa diri dia, perwatakan diri dia. Dia kan Ruben Amorim kan pernah menjalani master's degree course di sebuah universiti untuk football management, kursus yang dibina oleh Dean universiti tersebut dengan kerjasama Profesor Veloso. Dengan kerjasama Jose Mourinho kan, mengikut laporan dekat Athletic. Dan benda yang aku tertarik sangat pasal laporan tu mengatakan bahawa bagaimana Ruben Amorim dah banyak kali pulang dan memberikan guest lecture. So dia ada kebolehan untuk attract the audience, untuk keep the audience engaged, untuk keep the audience hooked to him. Aku rasa karisma itu sangat diketagihkan di Manchester United because since Jose left, we have not had charisma at Old Trafford. We have not had it. Ole was not charismatic. Ole was vibey. Ole was a good guy. Good guy, a nice person. Ralph Rangnick, I'm a big fan of him, but he was straight to the point. He was there for only 2 seconds. And then dia straight to the point. Dia direct straight to the point. Almost a bit like Ten Hag juga, straight to the point. Cuma difference is Ten Hag punya command of English not as great as Rangnick. Right. Tapi karisma tak ada. Ruben Amorim has that charisma. Dan aku rasa benda tu yang akan memberikan dia sedikit advantage on top of Ten Hag. But it's very difficult to draw conclusions yang, Sporting did well under him, Sporting beat Man City. Ini bermakna kita akan main bagus di bawah Ruben Amorim. Belum tentu. Belum tentu lagi. Jom kita bagi sikit rumusan profil Ruben Amorim. Ruben Amorim adalah bekas pemain kebangsaan Portugal. Ada 14 cap dengan Portugal, ada 1 gol. Ada 14 cap dengan Portugal. Dan dia juga bekas pemain kelab-kelab besar seperti Benfica. Juga sudah bermain di Champions League. Bekas sudah rakan pasukan Victor Lindelof. Bekas rakan pasukan Victor Lindelof dan juga pernah bermain bersama-sama dengan Luis Figo dan Cristiano Ronaldo di pasukan kebangsaan Portugal. Bersara awal di umur 32. Sebab kalau ditanya sebab kenapa dia bersara awal, selalunya orang yang pernah bermain pasukan kebangsaan sekuat Portugal ni, kalau dia memilih untuk bersara awal di awal 32, saya sekarang umur 32, maknanya dia bersara di umur saya sekarang ni, adalah kerana kecederaan serius. Tapi bukan Amorim, dia tak ada kecederaan serius, cuma dia rasa pada ketika itu dia boleh lebih baik menjadi manager daripada pemain pada ketika itu. Which is an important thing. Important thing sebab dia tak ada ego tu. Selalunya pemain ada ego. Masuk ke awal 30 ni, boleh lagi ni 3 tahun, 4 tahun, boleh lagi. Padahal badan dah kata tak boleh. Kita tak tahu perkara itu kan. But Amorim doesn't have that ego dan dia berhenti main. Bila dia berhenti main, dia stay di Lisbon. Dan dia ditawarkan oleh kawan dia untuk memegang sebuah pasukan di division ketiga Portugal, Casapia. Cassiopeia, satu lagi tu band jazz daripada Jepun. Ini Casapia. Casapia di Portugal lah. Portugal. Jadi dia cuba untuk menerapkan idea-idea awal dia. Dalam 2 perlawanan pertama dia kalah. Mula-mula dia tak mau job tu. Kawan dia, orang daripada Casapia ni offer dekat dia job. Mai tolong. Dia tak mau. Tapi orang tu percaya dengan dia, pujuk dia mau. 2 perlawanan awal kalah. Dia kata apa? Masa nak mula perlawanan ketiga tu dia kata apa? Kalau kalah juga perlawanan ni, dia berhenti. Menang 7 game betul-betul. Jadi itu adalah permulaan dia. Jadi kemenangan dia ni terlalu banyak sehingga kan pengelola liga, PFL mungkin di sana, PFL bagi tahu dia kata, awak tak boleh
tak boleh coach dah. Kenapa saya tak boleh coach dah? Lesen. Awak tak ada lesen. Padahal masa kalah, mereka tak tengok pun lesen dah. Masa menang, mereka tengok lesen dia. Jadi dia pun berhenti. Dia tak mau cause so much controversy dekat Casapia, dia pun berhenti. Bila dia berhenti itulah dia masuk master's degree di University of Lisbon di bawah satu program yang dikendalikan oleh Profesor Veloso, seorang sport scientist yang terkenal di Portugal, dengan kerjasama siapa tadi? Jose Mourinho. Jose Mourinho, untuk merencanakan kos ini, untuk merencanakan kursus ini. Jadi setiap tahun, Kish, ada 50 ke 60 orang yang akan attend master's degree ini. Dia tak ada undergrad degree, Ruben Amorim. Tapi dia diterima masuk disebabkan kredit dia sebagai pemain kebangsaan Portugal. Sebab dia kerjasama dengan Portugal Federation. Jadi PAM kat situ. PAM dekat situlah. Jadi setiap semester 3 pelajar paling cemerlang akan dibawa untuk internship bersama-sama dengan Mourinho. Ketika itu 2017 Mourinho tak lain tak bukan Manchester United lah. Awak UiTM internship mana dulu? Saya MSN. Kami. Bukan Manchester United mungkin. Kalau kat sana mungkin PSN lah saya. Lepas tu selepas itu dia balik untuk dia ada beberapa job offer. Ada Benfica B, ada Sporting B. Akhir sekali dia ke Benfica B. Braga B. Dia tolak Benfica B, dia ke Braga B. Dia pada Braga B, Sporting tengok potensial dia. Okey, anda dah ada lesen, saya bayar Braga 10 juta. Dia kat Braga tu dia lawak sebab dia kat Braga B ni. Menang, tak sampai a few months terus promote naik Braga main. Lepas tu 10 match in a row menang, terus pindah pergi Sporting. Dia punya peningkatan tu berlaku dalam tempoh masa meteoric rise. Dalam tempoh masa yang cukup singkat. Dalam satu musim dia daripada Braga B terus ke Sporting. Ya. Dan memang luar biasa. Di usia 39 sudah pun ada 2 gelaran liga dengan 1 Portuguese Cup. Dalam ketika sebelum dia sampai tu, Sporting tak pernah menang liga dalam 19 tahun terakhir. Nak genap 20 tahun dia menang. That's why, ada seorang penyokong Sporting Lisbon di Temu Bual ditanya tentang Ruben Amorim. Dia mengatakan bahawa Ruben Amorim ke Manchester United adalah sebuah risiko. But ia adalah risiko that's worth taking. A risk that's worth taking. Risiko yang wajar diambil. Kerana 4 tahun sebelum ini apabila Sporting mengambil dia dengan membayar pampasan yang besar juga, 10 juta juga. Rekod tu. Rekod fee. Pada waktu itu juga, ia adalah risiko. Risiko yang besar. Risiko yang besar yang diambil oleh Presiden Sporting. Risiko yang dilihat oleh penyokong Sporting sendiri. Mereka sendiri merasakan ia risiko yang besar. Sebab he has no background, he is sangat fresh. Raw. Tetapi risiko itu membuahkan hasil yang cukup luar biasa. Dari segi gaya permainan, dari segi trofi-trofi yang dimenang, dari segi kebangkitan selepas bertahun-tahun kelab itu seolah-olah senyap. Dan kini risiko itu diambil oleh Manchester United. Dan penyokong berpendapat ia risiko yang positif. Aku nak simpan perbualan pasal sebab perbualan pasal taktik, perbualan pasal identity. The only thing nanti. Itu nanti. Itu kita kena simpan until we see how Man United bermain di bawah Ruben Amorim. Aku dah study dah sikit. Diomande, Hjulman, Morita. Kita faham bagaimana Sporting bermain. Tetapi very difficult to speculate bagaimana Manchester United akan bermain. Mereka ada PTSD dengan jurulatih lama. Saya dah PTSD lama dah ni. Banyak kali berulang-ulang PTSD. So, buat masa sekarang kita nak tunggu untuk Amorim sampai untuk dia mempersiapkan pasukan untuk kita 24 tengok November bagaimana pasukan bermain di bawah dia untuk beberapa perlawanan. Baru kita dapat gambaran yang jelas. Cuma aku nak sebut satu benda pasal Amorim. If there is one thing yang setakat ni aku sangat impress dengan dia, adalah cara dia cara dia menangani proses penghijrahan daripada Sporting ke Manchester United. Very respectful, very charismatic, penuh dengan emosi pada waktu yang sama, penuh dengan realism. Dia ditanya tentang memahami perasaan penyokong. Betul. Dia ditanya tentang cabaran di Manchester United. Dia mengatakan bahawa ia akan menjadi sesuatu yang sukar.
Tetapi Manchester United adalah cabaran yang saya pilih. Saya dapat tawaran-tawaran yang lain. Tetapi United was the club that I wanted. The other thing that I was really impressed was bila pengumuman itu masih belum dilakukan secara rasmi oleh Manchester United, bila dia ditanya di press conference berulang kali, dia repeat, dia cakap, when the time comes, I will tell. When the time comes, I will tell. Kemudiannya, bila pengumuman itu juga dibuat dan mula ditanya semula, dia hanya menjawab soalan-soalan yang lebih ke arah sporting. Sebab dia mengatakan, anda akan memiliki banyak masa dalam 2-3 minggu depan ni untuk korang tanya pasal Manchester United. There is so much more time. Buat masa sekarang, saya hanya nak deal dengan soalan-soalan berkaitan sporting. Penghormatan besar yang diberikan oleh dia kepada penyokong-penyokong sporting, kepada pemain-pemain sporting, kepada leadership structure di sporting, sampai tahap bila pengumuman tu mula dibuat, penyokong-penyokong sporting pada mulanya agak marah, marah dengan keputusan dia nak meninggalkan klub. Ada yang boo sikit apa semua. Tapi at the final game lawan Man City hari tu, hang tengok tifo besar yang diorang keluar. Aku tengok orang tua 70, 60, 70 menangis. Keluar tifo yang besar untuk mengucapkan terima kasih sebab mereka sedar bahawa ini bukan calang-calang jurulatih yang nak abandon pasukan for the sake of it. Ruben Amorim ada request kat Man United nak start hujung musim. United cakap tak boleh, we need to start now. Dia minta maaf dengan penyokong sporting. Dia menangani situasi tersebut dengan cukup profesional. Dan yang paling luar biasa, bila ditanya tentang Victor Gyökeres, dia siap cakap, I'm not going to come for Gyökeres in January. He needs to stay at Sporting. He deserves to win the title at Sporting. Itu satu lagi. So, cara dia menangani keseluruhan proses nak berhijrah daripada satu klub ke sebuah lagi klub di pertengahan musim, bagi aku adalah simbol yang sangat-sangat exemplary. Benda tu memberikan aku, dalam proses ni Faiz, aku sama macam hang, banyak benda yang aku masih lagi cautious. Aku masih lagi berjaga-jaga, tak nak terlalu excited, tak nak terlalu teruja. Tapi kalau ada satu benda yang bagi aku teruja, adalah karisma dan cara dia menangani segala situasi. Human touch. Human touch dia. Baik, kita sama-sama nantikanlah. Mungkin selepas ini, kalau boleh kita ada satu lagi sub-segmen untuk Amorim ni, kita boleh dissect taktik dia. Tapi itu untuk nanti. Untuk sekarang ini, untuk peminat Manchester United semua, enjoy Amorim.